haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tunazzalu baina nazairiha manzilatal insan minal aini, tufaddalu 'alaiha tafdilal iqyan 'alal lujain. Tunazzalu di hadapan tu tufaddalu bina majhul, bukan tunazzilu, bukan tufaddilu, dibina majhul. Tunazzalu diterjemahkan dengan di bawah tu ditempatkan, bukan menempatkan, ditempatkan, diletakkan. Dia dengan barisnya tunazzalu. Kemudian tufaddalu diterjemah dengan dan dilebihkan akan dia. Bina majhul. Dan dilebihkan akan dia, bukan melebih oleh ke akan, bukan. Dia tunazzalu, kemudian tufaddalu. Tufaddalu tu ada wa tak? Wa tufaddalu ada tak? Tak ada wa. Ada? Ada tak? Hak umi ada tak? Tak ada umi ada. Sebab saya ngaji pun tak ada bagi apa-apa. Cuma di terjemahan itu ada dan dilebih akan dia. Dan ada di terjemahan tu. Sini ada tufaddalu, dilebih akan dia. Tak ada dan, tak ada wa tau. Tak ada dah. Tunazzalu baina nazairiha manzilatal insan minal aini, tufaddalu 'alaiha tafdilal iqyan. Situ tulis aqyan, hak cetakan baru, cetakan lama iqyan. Alal lujaini, lujaini ala al-lujaini, di tempat akan dia. Itu kata tunazzalu. Kalau tunazzilu menempat oleh, oleh Allah ke, ni tak ni tunazzalu di tempat akan dia. Di tempat akan dia maknanya dibanding akan dia, dibanding akan dia, akan risalah aku ni, kata Syekh Ahmad Al-Fatani. Di tempat akan dia, mana dibanding akan dia. Dia sini ni asalnya jumlah ni sifat kepada hak sebelum tu lah. Hak sebelum ni kan, hak Syekh Ahmad menceritakan berkaitan dengan kitab Faridatul Faraid ni satu risalah yang aku ambil daripada satu kebun yang luas. Yang aku ambil daripada kebun yang luas tu buah-buah yang aku ingini. Ni sambungan sini belakang ni, sambungan daripada hak Syekh Ahmad menceritakan. Jadi tunazzalu ni ditempatkan mana, dibandingkan. Ni sifat ni yang dibandingkan akan dia, akan risalah aku ni. Ni kitab kecil ni, helayang-helayang kitab kecil, kitab Faridatul Faraid. Di tempat akan dia antara segala umpamanya. Dengan hak kitab-kitab yang sama-sama kecil-kecil belaka. Sama-sama risalah lah, sama-sama kita kira lebih kurang dalam 40 muka surat tak kitab ni. Berapa? Eh, 24 muka surat je. Jadi kitab-kitab hak kecil-kecil ni 20 muka surat ke 30 muka surat ke, jadi di tempat akan dia, dibanding akan dia, akan risalah aku ni, kata Syekh Ahmad.
Kitab Faridatul Faraid ni di tempat mana dibanding antara segala umpamanya. Mana umpama ni daripada beberapa risalah yang kecil. Nak banding kitab-kitab kecil orang lain. Banding ni pada tempat rupa yang di tengah mata. Faham tak? Pada tempat rupa yang di tengah mata. Faham tak tu? Tempat yang di tengah mata. Maksudnya apa? Mana pada tempat rupa yang di tengah mata, maknanya mata di tengah tu yang nampak. Maknanya kitab-kitab lain ni orang tak pernah nampak. Tapi orang nampak ni hak ni. Hak tengah ni orang nampak. Nak banding kitab-kitab lain, makna kita kata kau kitab ni lah hak orang nampak ni. Kitab ni lah hak majunya. Kitab ni lah nak banding dengan hak sama-sama ni. Tak sedap banding kitab hak tauhid besar-besar. Ni hak sebanding ni. Pada tempat rupa yang di tengah mata. Kan gapa-gapa kan tengah ni. Kalau tengok gap mana nampak mula-mulanya. Hak tengah ni lah. Hak tepi-tepi tengok ke dia. Telinga sengit ke, tengok ke dia. Tapi kalau orang tengok mana orang nampak mula-mula. Tengah ni lah, tengah ni. Kira orang tengok jeling kat tepi gitu. Kalau kita tengok orang lah. Kita tengok orang, mana kita nampak mula-mula sekali. Tengah muka lah. Jadi kitab dia ni, mana kalau banding kitab-kitab kecil lain, maknanya orang nampak dia dulu. Ni bandingan. Orang nampak dia dulu. Ni nak cerita ni. Kitab dia ni kitab orang pakar sangat. Siapa yang kata ni? Tuan kitab yang kata. Lepas tu maknanya puji kitab sendiri. Karang kitab Faridatul Faraid, kitab saya karang ni nak buat banding dengan kitab-kitab kecil-kecil yang lain, hak sama kecil dengan kitab saya ni kok. Macam orang tengok tengah muka tu lah. Mana apa pandang je nampak kitab Faridah dulu. Jadi siapa yang puji kitab ni? Tuan kitab yang puji. Lepas tu boleh ke puji kitab sendiri? Boleh lah. Supaya apa? Supaya orang tertarik. Tu tak apa tu. Kitab yang saya karang ni kitab yang paling comel, yang paling lebih, yang paling lengkap, yang paling sempurna. Kitab saya tulis ni susunan ayat yang paling terbaru. Tak apa tu. Sebab apa? Supaya orang tertarik. Kitab saya karang ni kitab komang je, kitab dok pakar je. Ambil kitab lain lah dulu. Kata ada orang ambil kitab saya, siapa nak pakar kitab kita kalau cakap gitu? Ada. Macam orang nak jual barang lah. Barang saya lah barang yang terbaik. Nak banding dengan barang sama harga ni yang lain. Barang saya lah orang nampak mula-mula sekali. Kan gitu? Ke jual barang mana? Barang saya ni nak banding dengan barang lain harga sama. Barang saya lah nak pakai sekali. Tapi kata ada arwah, belilah barang saya. Ada nega gitu. Maknanya nak banding dengan barang sama harga. Barang saya lah hak paling bermutu. Tapi tak nak banding barang harga mahal tu. Hak harga mahal tu tak nak banding sebab dia harga mahal. Mutu dia lebih daripada hak kita ni. Tapi nak banding dengan barang lain, hak harga sama, barang saya lah hak paling orang nampak sekali. Orang masuk kedai je nampak saya dulu. Cari saya dulu. Gitu. Ni. Tuan kitab kata, kitab dia ni nak banding dengan kitab-kitab kecil yang lain. Seumpama pada tempat rupa yang di tengah mata. Makna apa? Orang pandang hak tu hak mula-mula sekali. Tengok muka seseorang, mana yang kita pandang mula-mula? Hak tengah mata. Kalau kata tengah muka lah. Ke mana? Tak perasan kita tak tengok orang, kita tengok mana dulu. Mana tengok tengah muka lah. Tapi apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Tuan kitab sendiri ni memang betul lah. Kalau kitab-kitab yang sama selevel dengan kitab Faridatul Faraid ni memang menonjol lah. Kitab Faridatul Faraid lengkap di dalam.
Tak ada lah kitab-kitab Jawi yang lain yang sama-sama seumpama ni, hak risalah-risalah yang kecil ni, hak boleh nak naik lebih daripada kitab Faridatul Faraid. Mana kalau ngaji kitab Jawi kok, kitab Faridah lah. Kitab Faridah. Mana pondok sekalipun di Indonesia ke, di Malaysia ke, sama telah pula di Fatani. Kitab mana yang orang pakai sangat? Kitab Faridatul Faraid. Menunjuk nak banding dengan kitab-kitab yang lain. Contohlah tempat kita Malaysia ni, kalau nak ngaji mula-mula, kitab Faridatul Faraid lah. Permulaannya dia pergi dulu kepada nak tahu dulu ilmu tauhid ni ilmu apa. Ni. Kemudian mengaji tauhid ni faedahnya apa? Ngaji tauhid ni hukumnya apa? Dia panggil apa? Mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. So kita ada cerita kedudukan ilmu. Ada kitab Faridatul Faraid, dicerita mula-mula sekali ilmu tauhid ini bicara bab apa? Kemudian ilmu tauhid ini apa hukum kita belajar? Kemudian ilmu tauhid ini maudhu' dia, bahasan dia, agenda dia. Apa yang kita nak cerita sebenarnya ilmu tauhid ni? Nak cerita bab sifat Tuhan, nak cerita bab sifat Rasul, nak cerita hak perkara-perkara yang Rasul bawa datang. Rasul cerita bab malaikat, Rasul bawa kitab, Rasul cerita bab qiyamah. Ni nak cerita nak kita tauhid. Dia panggil maudhu', dia panggil apa tak panggil? Bahasan dia. Agenda dia. Kemudian apa kau faedah belajar ilmu tauhid ni? Faedahnya nak dapat kemenangan dan beruntung selama-lama. Mana beruntung selama-lamanya? Boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu faedah. Faedah mengaji ilmu tauhid ni boleh masuk syurga. Sama ada masuk syurga ma'as-sabiqin, bersama dengan orang awal-awal, ataupun masuk syurga selepas daripada kena bakar dalam api neraka terlebih dahulu, dia masuk syurga. Ini faedah ngaji ilmu tauhid. Tapi kalau ilmu tauhidnya tak ada, pegangannya tak betul, pegangan yang kufur contohnya, kekal neraka selama-lamanya, walaupun semayang puasa tak pernah tinggal sekalipun. Jadi faedah ngaji ilmu tauhidnya nak dapat keuntungan, kemenangan yang selama-lamanya. Nak apa? Masuk syurga. Kemudian nak masuk syurga ni, nak masuk syurga apa? Direct ke? Masuk syurga terus. Tak kena bakar dulu. Tu jaga pekoh tasawuf pula. Jaga pekoh tasawuf tu. Tapi nak lepas daripada kekal neraka, ni ngaji tauhid. Nak lepas daripada neraka, kemah pekoh dengan tasawuf. Nak lepas daripada kekal neraka, mati dalam keadaan pegangan yang kufur, ngaji ilmu tauhid. Tambuh, lepas kekal neraka saja. Nak lepas dari neraka jahanam. Sebab neraka kekalnya ada 6 lapis. Neraka ada 7 lapis. Neraka lapis atas, neraka jahanam. Neraka jahanam tempat seksaan orang-orang beriman yang derhaka. Pekohnya tak jaga, tasawufnya tak jaga. Yang mana neraka jahanam akhirnya akan kosong, dan neraka jahanam akhirnya akan dikharabkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kekal neraka 6 lapis. Jadi kita bukan hanya nak selamat daripada 6 lapis neraka kekal ni, kita nak lepas dari neraka jahanam. Tu pergi pada jaga pekoh dan tasawuf. Tapi sebelum nak cerita lepas dari neraka jahanam, nak selamat dulu daripada 6 lapis nak kekal. Ni kemah tauhid, ngaji tauhid. Itu faedah dia. Betul ada dalam kitab-kitab tauhid. Di awal kitabnya, belajar ilmu tauhid untuk selamat daripada kekal neraka Allah. Belajar ilmu tauhid untuk selamat daripada kekal neraka. Pelik sungguh kita nak selamat dari neraka. Dia nak selamat dari kekal neraka.
Nak selamat dia kekal neraka. Kekal neraka ni mati kafir. Tu kekal neraka. Nak selamat tu lah dulu. Kenapa? Ni akidah kena betul. Lepas tu boleh nak selamat daripada masuk neraka Jahannam. Tu pergi pada pekoh tasawuf pula. Jaga amal zahir, jaga amal batin, jaga daripada maksiat zahir, jaga daripada maksiat batin. Tu pun nak cerita pula hak nak selamat daripada masuk neraka Jahannam. Inilah kitab kita ni. Dia akan susun gitu tu. Kemudian dia pun disusuli pula dengan apa pengertian agama. Kemudian apakah tandaan orang beragama yang sebenar? Siapa orang beragama yang sebenar? Kalau tanya, siapa agama sebenar? Semuanya akak tangan belaka. Siapa orang beragama yang sebenar? Akak tangan belaka. Dakwa belaka. Tapi sebenarnya siapa orang beragama yang sebenar? Dia ada 4 tandaan. Ada 4 ni barulah orang beragama yang sebenar. Tapi yang pertamanya, akidah yang betul. Itu pertama. Tak ada tu tak ada agama. Kemudian pembagian agama ada berapa pula? Islam, iman dan ihsan. Islam takrif dia apa? Iman takrif dia apa? Ihsan takrif dia apa? Ni dah kitab Faridatul Fara'id. Selesai tu. Kemudian pembicaraan dalam kitab Faridatul Fara'id adalah pembicaraan bab iman. Islam ngaji kitab fiqh, ihsan ngaji kitab tasawuf. Tapi sebelum nak pergi pada tauhid pembicaraan iman, agama kita bukan iman sahaja. Agama kita Islam, iman dan ihsan. Tapi kita ni nak bicara bab iman lah. Tapi dia cerita dulu hak agama ni. Takut duk cerita bab tauhid saja. Fiqh tak belajar, tasawuf tak belajar, tak cukup kau penang agama seumpama ni. Dia pun pergi kepada hak pembicaraannya bab iman. Lengkap dalam kitab ni ke-6 rukun iman. Lengkap ke-6 rukun iman. Terkadang kitab-kitab tauhid yang kita kata lebih kurang kitab Faridatul Fara'id, terkadang hanya ada di dalam tu pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul saja. Mana malaikahnya? Mana pembicaraan kitab? Mana pembicaraan hari kemudian? Terkadang tidak didatangkan. Kalau kitab tu kecil macam Faridatul Fara'id, mana tak lengkap lah. Sebab di dalam tu hanya pembicaraan berkaitan sifat Allah, sifat Rasul, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Rukun iman ada 6. Mana cerita malaikahnya? Mana cerita kitabnya? Mana cerita qiyamahnya? Tak ada. Kitab Faridatul Fara'id lengkap. Sebelum duk cerita bab qiyamah, bab kematian, dicerita dulu bab taubah. Dalam kitab ni cerita bab jaga kuliah yang 6 perkara yang besar dalam agama. Jaga agama, jaga nafsu, jaga diri, jaga harta, jaga maruah, jaga apa semua tu. Ada pembicaraan dia. Kemudian didatangkan pula perkara-perkara yang boleh membatalkan agama, yang kita panggil murtad. Dia ada pembicaraan di akhir kitab. Sesas itu barulah dibicara bab kematian, bab qiyamah. Last kali dengan cerita syurga dan neraka, cerita melihat Allah, habis kitab. Ni Faridatul Fara'id. Sebab itulah dengan kitab-kitab yang lain yang sama level tu dia agak terkehadapan. Kalau ke ranking nombor 1. Ada ranking. Ranking ada. Kalau ke ranking nombor 1 kitab Faridatul Fara'id. Jadi hak pengarang kata ni kitab dia tu maknanya terkehadapan. Nak banding dengan kitab-kitab yang seumpama dia lah. Jangan kitab susah tu. Kitab yang seumpama dengan dia. Dan dilebih akan dia. Sini ada dalam terjemahan ni. Tufaddalu, dan dilebih. Tufaddalu, bukan tufaddilu. Dan dilebih akan dia, akan risalah aku ni, kata Syekh Ahmad, kitab Faridatul Fara'id ni, atas sekaliang segala umpama tu. Daripada beberapa risalah yang kecil ni,
dilebihkan seperti dilebihkan emas atas perak. Allah. Faham? Perak mahal juga tau. Ke tak mahal perak? Tak perak mahal ke tau? Mahal. Nak banding emas lah. Tak mahal, tak ada harga mana perak tau. Berkadar tak perak? Ada tau. Mau dia banding. Buat banding kita ni dengan atas sekaliannya. Atas sekaliannya ni segala umpama daripada kita kecil ni. Kalau nak lebih pun seperti dilebihkan emas. Emas ni paridah. Di atas perak. Perak ni kita kecil yang lain. Tuang kita akad. Ni ya. Sebab apa? Supaya orang tertarik. Syarak membenarkan. Kalau kita tak faham ilmu tasawuf Allah. Kita tauhid ni tak ada tasawuf ni. Syekh Ahmad ni pandai tauhid je ni. Tak pandai tasawuf ni. Ulama-ulama muktabar terdahulu lengkap. Ulama muktabar terdahulunya lengkap. Tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Cuma susunan Allah. Terkadang ulama ni dia menonjol dalam ilmu tauhid. Fiqh kemah. Tapi fiqh menonjol orang lain tu yang buat. Itu susunan Allah. Ni setengah ulama menyatakan maksud hadis khilafu ummati rahmatun tu. Khilaf perbezaan di antara ulama-ulama ni satu rahmat. Perbezaan macam mana? Ni tu awak timbul tauhid. Ni tu awak timbul fiqh. Ni tu awak timbul tasawuf. Sebab kalau di seorang tu timbul tiga-tiga, tak dang dia, tak dang. Tiga-tiga timbul di dia belaka. Kalau satu tempat nak tanya bab tauhid, tanya syekh tu. Fiqh, syekh tu juga. Tasawuf, syekh tu juga. Tapi waktu timbulnya, ni cerita dululah, cerita dulu. Kalau tanya bab tauhid, cari syekh ni. Kalau tanya bab fiqh, cari syekh ni. Contoh kemudian, kalau tanya bab tauhid, cari pada Mekah. Tuang kitab Baqarah. Kalau timbul masalah bab fiqh, cari Tok Syekh Qadim Mandili, tuang kitab Penuh Bagi Hati. Kalau dalam bab tasawuf, cari Syekh Syafi'i. Syekh Syafi'i dia alim dalam ilmu hakikat. Timbul gitu. Ni ke Mekah ni satu-satu syekh tu alim belaka. Alim belaka. Tapi jadi tuang timbul ke dianya, tu timbul tauhid, tu timbul fiqh. Maknanya jangan kata pula ni pandai tauhid je ni, tasawuf tak pandai. Mai duk akad. Akad nak cerita supaya orang jadi gemar, jadi maju kita. Itu syarat membenarkan. Kita nak keping gapa-gapa kan? Kita akan ceritalah, marilah tempat kami ni bagus, tempat kami ni madrasah kami, masjid kami, surah yang aktif, ilmu agama yang cukup, marilah sini. Allah dia akad tempat dia, syarat membenarkan. Tapi kena cerita sungguh lah, jangan bohong pula. Orang mari-mari pergi madrasah dia, pergi masjid dia, kata cukup. Itu bohong pula. Lepas tu tasawuf ni pembicaraan jaga hati. Pembicaraan jaga hati. Itu cerita ulama dululah lengkap. Orang sekarang ni ialah dia ambil satu-satu bidang. Kalau ambil satu bidang tu, bidang lain kau aku calana sekali. Ini orang sekarang. Dia ambil satu bidang, belajar satu bidang, lepas tu hak bidang lain dia baca sendiri. Dia nak kupas juga. Ni pun orang nak. Tapi ulama dulu tak. Ulama-ulama tabar terlalu tidak. Pengajian mereka puluh-puluh tahun, belah-belah ilmu, belah-belah mata pelajaran. Apa panggil apa? Maddah. Belah-belah maddah, belah-belah mata pelajaran lengkap. Ni orang dulu. Sebab tu mereka memahami kitab sangat kemah, sangat jelas. Orang sekarang ni hanya membaca sendiri. Dia membaca sendiri satu masalah, alat dia pun tak kemah. Dia baca ikut rambang gitu je. Akhirnya kitab maksud lain, dia pergi faham kod lain. Ni pun orang dah. Orang sekarang.
Sebab tu kadang-kadang adalah diskusi perbahasan dalam bab satu-satu masalah. Di fatwa ni biasa berlaku dulu-dulu. Jadi dua pihak, satu pihak dia baca kitab je, dia baca je hadis Nabi, dia baca hadis dalil. Hak Ali ni pun tanya, awak baca hadis Nabi tu baris kok tu sebab apa? Moteng. Awak baca tu baris salah, makna pun lari. Dia padang duk main alat tu je. Kenapa awak baca seumpama ni? Pada gebah situ je. Kalau tak kemah, hak alat-alat. Dia tu buat alat, dia kemah. Dia baca satu-satu hadis tu, kenapa Nabi bersabda seumpama ni? Faham dia faham panjang je. Ini orang dulu, ulama-ulama dahulu. Ni setakat reti bahasa Arab, ngaji nahwu sikit, ngaji soroh sikit, dia nak baca kitab sendiri. Lepas tu nak kupas sendiri, nak bawa masyarakat. Ini orang sekarang. Adapun ulama-ulama muktabarnya, Tok Tugu Pondok ni dia alim semua ilmu. Sebab tu kadang-kadang orang sekolah dia pergi pondok, dia kejut, Tugu ajar belaka. Hak tu pun dia ajar, hak tu dia ajar belaka, belah-belah ilmu. Kita sekolah satu pensyarah, satu bidang je dia ajar. Nak ajar lain tak nak pergi dah. Hak tempat pengajian mereka seumpama tu. Pondok dak. Sebab Tugu nak buka pondok ni 20-30 tahun belajar. Belah-belah ilmu dada. Ni. Lepas tu kadang-kadang kalau kita pergi pondok, kita dengar Tugu mengajar, kalau kita orang tak ada asas, dengar saja lah. Allah pun tu. Sebab apa? Sesa tu diperici. Kalau kita orang awam ni tak ada boleh gapa tak ada. Tapi nak cerita nak diperici tu kemah. Tapi oleh kerana kita ni bukan nak perici, kita nak kasar-kasar dulu. Setakat nak pakar le orang panggil. Tapi pengajian pondok tak diperici satu-satu. Sebab pengajian dalam, bukan fardhu ain. Dia kemah. Tu tunggu. Orang alim sungguh lah tu. Kalau bawa ngajar kok kapung ni, setakat sama-sama bawa diri je. Sama-sama ajar, sama-sama cerita, sama-sama bawa diri. Setakat orang kasar-kasar, biar jadi kita beragama. Nak tahu kata detail halus tu, kena ngaji suku sakat pula tu, kena duduk pondok. Kena duduk pondok. Sebab tu kadang-kadang orang duduk pondok ni, siapa ke beranak cucu duduk balik kampung. Sebab apa? Tak nak pergi. Tak nak tinggal kaedah pengajian. Beranak bercucu apa pondok. Walaupun duduk pondok ni rumah pun sepik-sepik, duduk lah. Dah payah apa? Anak-anak besar sikit, dia buat pondok. Kat budak-budak, duduk pondok tu. Balik makan rumah je. Tak selamat. Dia ambil anak besar-besar, kan dah pondok ke sepik-sepik je. Bila anak tu besar sikit, dia buat pondok. Mungkin duduk pondok. 7-8 tahun duduk pondok dah. Duduk sendiri dah. Tak masalah. Siapa ke tak boleh kapung duduk dalam pondok ni? Kita dah tahu pengajian tu apa. Sebab kita mengaji ni kaedah kapung setakat untuk faham agama cara kasar-kasar, betul jalanan agama gitu je. Adapun hak Tugu Pondok ajar sungguhnya, bukan kata kasar-kasar dah lah. Perici satu-satu perkara. Perici satu-satu perkara. Sebab tu kita ngaji kodoh kapung ni tak senang nyehu-nyehu lah. Tak senang nyehu-nyehu. Sebab apa? Kodoh setakat nak boleh beramal je. Setakat nak betul diri je. Nak ngaji lebih hidup pondok. Tu je. Kita ngaji kapung ni setakat betul kita dalam jalanan agama. Kodoh tu je. Nak boleh lepas fardhu ain kita je waktu. Jadi tuan kitab ni cerita kitab ni. Nak banding kau? Macam tempat rupa tengah mata. Kalau nak kebak lebih, lebih bezanya antara mah dengan perak. Hariyatan. Hariyatan bi an yuhrasa 'alaiha. Bi an yuhrasa 'alaiha wa tukhdara fi suwaida'il fu'ah wa haqiqatan bi an turfa'a bini maju belaka itu tunazzalu turfa'a tuhzara ala minassatit tarjihi
wal i'timadi minassati tarjihi wal i'timadi. Dia bukan minassati tarjih tu. Manissati tarjih, mim bagi atas, nun bagi bawah. Bukan mim bagi bawah, nun bagi atas, bukan. Mim bagi atas, nun bagi bawah. Manissatil tarjih wal i'tibad. Manissah ni kalau jamak di manas tu terjamak dia, kita kata ni pelaming lah. Pelaming. Manissatit tarjihi wal i'timad. Sini dia macam ni hak Rumi. Minassati ke? Manissati, mim bagi atas, nun bagi bawah. Bi an turfa'a ala manissati tarjihi wal i'timad. Sebenar dengan bahawa dilobakan atas mendapatnya. Orang ni sebenar-benarnya orang loba nak mendapatkan risalah aku ni, kata Syekh Ahmad. Dan diingatkan segala bicaranya pada mata hati. Maknanya kalau hak dalam kitab ni orang akan ingat. Hak bicara-bicara hak dalam kitab ni orang akan ingat dalam hati. Akak mereka ni. Dan patut bahawa diangkatkan risalah ini, diangkatkan risalah ini ke atas panjangan kelebihan. Panjangan ni tempat tinggi lah, macam kita kata kat pelaming lah. Panjangan kelebihan, mana kelebihan yang macam orang tu ni dia ni luar tu ada tu nombor 1 tu. Panjangan tu. Qauluhu panjangan, iaitu tempat yang dihiasi, dihantar atasnya perempuan yang dikahwinkan pada mula-mula diperjumpa akan dia dengan suaminya di hadapan orang ramai. Pelaming lah. Tak, pelaming lah. Dia jemaah dengan panjangan kelebihan. Kelebihan mana apa? Maknanya sepatutnya memang kitab ni kena akad ke depan. Makna kalau kata kau kalau nak berhujah ke nak apa ke, ambil kitab ni, bubuh ke depan. Seumpama kau bubuh tempat molek macam pelaming lah, bubuh atas tu. Bubuh atas tu molek. Dan ada dam suti tu. Ada tak umi dam? Wal i'timad tak ada wa suti. Dan diperpegang dengan dia, dengan risalah ini. Ada dam suti tak umi? Umi ada? Ada tak dam? Ada dam suti tu. Dan diperpegangkan dengan dia. Jadi sebenar-benarnya risalah ni memang kalau sangat nak dapat. Memang orang ingat pembicaraan tu. Orang ingat akan pembicaraan ada dalam kitab ni. Dan kalaulah kita nak berhujah ke nak menghukum ke, ambil risalah ni, angkat risalah ni, bubuh macam depan tu. Ada masalah apa? Buka kitab ni. Dan diperpegang dengan dia. Tempat kita pegang, tempat kita masalah apa, mau ambil mana? Ni kitab Faridatul Faraid ni. Gitu. Tapi kalau kita kata kitab mana kau? Kitab Faridatul Faraid. Kalau orang ngaji betul dia ambil pun depan. Kalau kita kau Faridatul Faraid, kita gapo pula main Faridah. Kalau kau tak tahu. Tapi kalau kau tahu memang lah. Mau ambil mana masalah ni? Mau buka dalam kitab Faridatul Faraid. Orang okey ya? Orang akan buka kitab Faridatul Faraid. Kadang-kadang orang dah buka dah. Dengar nama kitab pun orang okey pakai ya, pakai tu lah. Gitu je. Ni kadang-kadang orang terdesak ni, apabila bahar lekat dianya, mau ambil mana benda ni dalam kitab tu. Kita punya nama kitab glamour ni, kita pun stop lah dah kitab tu. Kan kitab Faridatul Faraid kita pun gundu. Sebab apa?
Kitab tu kitab hok orang pakar belaka tu. Tu tunggu pakar belaka tu. Balik cek tak ada sekarang. Tipu dia. Dia sepit, dia berutuk, dia gebur nama kita. Ada pada tu. Cari tak jumpa. Tanya dia mula, kat mana orang kata tu? Tapi bukan cerita bab Faridatul Faraid ni, kitab lain. Saya cari dalam kitab awak sebut nama tu tak ada kat mana? Saya pun gamuk-gamuk je dia kata. Mengaku kita boleh sebut nama kitab hok terkehadapan. Jadi kita tak nak bahar lah. Kita ambil kitab dulu tengok balik. Gitu je. Jadi macam hak kitab Faridatul Faraid ni, sepatutnya kita angkat di depan. Ada nak berhujah ke, nak menghukum ke, ambil kitab Faridatul Faraid ni. Dan diperpegangkan dengan kitab ni. Pakar kitab ni. Ni tuang kitab kata, sepatutnya gitulah. Hak ni hak tuan kitab nak supaya kitab dia menarik minat orang. Diceritalah bab urukan kitab dia nya, dan apa yang dicerita ni memang sebenarlah hakiki yang berlakunya sebagaimana yang tuan kitab ni kata. Kitab yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sammaituha Faridatul Faraidi fi ilmil aqaid. Wallahu